Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin di studio, penonton di rumah yang saya hormati lagi dikasihi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadirnya kita di tempat ini dan penonton di rumah menjadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang mencari ilmu, menghayati ilmu dan difahamkan akan ilmu agar supaya kita menjadi orang yang berilmu. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kamu aliman, seorang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, orang yang mendengar, au muhibban, atau orang yang pencinta kepada orang berilmu, yang mencari ilmu, kepada orang mendengarkan ilmu. Wala takun khamisan fatahlak. Jangan jadi yang kelima, maka kamu akan celaka. Apa yang kelima? Bukan alim, bukan pelajar, bukan pendengar, bukan pencinta, maka akan celaka, binasa. Kata Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk orang-orang yang berilmu, belajar ilmu, pendengar ilmu, pencinta kepada ilmu. Amin Allahumma amin. Sumber kepada segala ilmu itu adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan rahasia yang tidak dapat terhitung bilangannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat khalidah yang kekal hingga ke akhir zaman. Tema kita akan bahaskan pada hari ini adalah memperbahaskan tentang nuzulul Quran. Banyak perkara yang terkait dengan Al-Quranul Karim, dari segi penamaannya, dari segi yang membawa Al-Quran, kepada siapa diturunkan Al-Quran, bila diturunkan Al-Quran, bulan apa diturunkan Al-Quran, dan untuk apa diturunkan Al-Quranul Karim. Ini soalan yang menjadi pertanyaan kepada setiap orang yang beriman supaya mengetahui tanggung jawabnya kepada Al-Quranul Karim. Penamaan Al-Quran. Kenapa Al-Quran diberi nama Al-Quran? Diambil daripada bahasa Arab daripada dua makna. Yang pertama adalah daripada Al-Qur'u atau daripada Qara'a. Al-Qur'u artinya adalah menghimpunkan. Al-Quran diberi nama artinya menghimpunkan disebabkan oleh kerana Al-Quran menghimpunkan perkara yang berlaku sebelum turunnya Quran, di saat masa Al-Quran turun, dan menghimpunkan perkara-perkara yang akan berlaku setelah habisnya turun Al-Quranul Karim, dihimpunkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kalau begitu Al-Quran beyond zaman, beyond tempat, merangkumi segala perkara sebelum, saat turunnya Al-Quran, dan perkara yang akan terjadi di masa akan datang sampai akhir zaman. Ini arti Quran yang pertama. Adapun arti Quran yang kedua daripada qara'a, artinya membaca. Merujuk kepada ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Quran diberi nama qara'a, diambil daripada kata qara'a untuk menunjukkan pentingnya Al-Quranul Karim menekankan tentang ilmu, kerana surat pertama, ayat pertama diturunkan oleh Allah mulakan daripada Iqra, artinya baca, yang merupakan wasilah untuk mendapatkan ilmu. Maka daripada dua ini, Al-Quran dinamakan Quran. Nama yang lain daripada Al-Quran
yang ada hubung kait juga dengan ilmu, untuk menunjukkan umat ini diistimewakan oleh Allah dengan ilmu. Umat ini akan berjaya dengan ilmu. Umat ini akan sukses dengan ilmu, sebaliknya akan hancur tanpa ilmu. Yang kedua, Alkitab. Al-Quran diberi nama Alkitab, merujuk kepada asal mula kalimat kataba, menulis atau penulisan, yang penulisan juga merupakan wasilah untuk mendapatkan ilmu. Kalau begitu, Al-Quran kitabu ilmin, perlu difahami oleh setiap manusia, bukan hanya yang beriman sahaja, tapi kepada seluruh umat manusia. Quran kitabu ilmin. Quran itu kitab ilmu, namanya menjurus kepada ilmu. Bacaan dan tulisan, isi kandungannya adalah pelbagai macam ilmu yang tersimpan di dalam Al-Quranul Karim. Bukan hanya ilmu syariah sahaja, tapi pelbagai macam bidang ilmu yang dipetik daripada Al-Quran, termasuk ekonomi, termasuk dalam manajemen dan lain sebagainya, terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Quran kitabu ilmin. Quran itu adalah kitab ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menunjukkan tentang kemuliaan Al-Quranul Karim, berbandingkan kepada kitab-kitab yang sebelumnya, Allah jadikan Quran ini adalah mukjizat khalidah, mukjizat yang kekal. Mukjizat setiap nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW adalah akan habis, akan berhenti dengan hilangnya atau dengan meninggalnya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Al-Quranul Karim hingga hari ini, bila mana kita membacanya, seakan-akan Al-Quran baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena relevannya Al-Quran di zaman kita sekarang, walaupun penurunannya adalah 14 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Bila Quran diturunkan, siapa yang membawa, kepada siapa, malam apa, kita akan dengar sebentar lagi, insya Allah. Saya mengajak kepada semua yang hadir, termasuk penonton di rumah, untuk menghayati apa yang akan diperdengarkan sebentar lagi, sehingga bila mana memegang, menyentuh kepada Al-Quran, kita menyedari kalau kita menyentuh tentang hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesiapa berpegang kepadanya, menghayati isi kandungannya, adalah orang yang paling berjaya di dunia dan juga di akhirat. Bila Al-Quran diturunkan, siapa yang membawa, bulan apa, daripada mana turunnya Al-Quranul Karim, bagaimana terhimpun Al-Quran, banyak persoalan yang perlu untuk dijawab. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Yang membawa Al-Quran, Jibril alaihissalam. Yang menerima Al-Quran, Muhammadku, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan itu Al-Quran kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat penurunnya Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz, tempat yang paling baik, dipindahkan ke Baitul Izzah, tempat yang berada di langit yang pertama, untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun daripada Tuhan yang Maha Mulia, yang membawa malaikat termulia, nazala bihir ruhul amin, datang membawa Al-Quran, ar-ruhul amin, Jibril alaihissalam, kepada Nabi teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala qalbika litakuna minal munzirin. Itu Quran turun ke dalam hatimu wahai Rasulullah, supaya kamu dapat menjadi orang yang memberi peringatan, hati termulia di antara seluruh hati yang ada di atas muka bumi ini, di bulan yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Malam dinamakan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, sungguh kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Qadar artinya mulia,
Orang yang membaca Al-Quran khususnya di malam Lailatul Qadar adalah orang yang diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami Allah turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Subhanallah. Turun semuanya mulia. Bermula daripada zat yang menurunkan Subhanahu wa taala, malaikat yang ditugaskan, tempat diambilnya itu Al-Quran, tempat disimpannya Al-Quran, malam turunnya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, di tempat yang paling mulia dalam tubuh badan ini, yaitu hati Nabi Muhammad SAW. Ini semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah untuk memberitahukan alangkah hebatnya kitab yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang ramai daripada umat Islam khususnya tidak memberikan apa yang sepatutnya diberikan kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Kami Allah akan turunkan kepadamu wahai Rasulullah qawlan thaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang berat timbangannya, maknanya, isi kandungannya, rahasianya, hikmahnya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau yang ada di atas muka bumi ini kami jadikan pokok-pokoknya umpama pena, bukan pokok yang ada di zaman kita sekarang, termasuk pokok yang ada di zaman dahulu yang sudah ditebang, dan pokok yang akan tumbuh di akhir zaman nanti. Sepanjang masa berjalan, pokok kalaupun masih akan tumbuh dijadikan pena, dan lautan dilipat gandakan 7 kali ganda untuk menjadi dakwat, mencatat kalimat Allah, akan habis itu semua. Yang habis bukan dakwatnya saja, dengan pokoknya sekali, dengan penanya sekali, tapi kalimat Allah tidak habis. Karena ini Al-Quran datang daripada zat yang tidak mempunyai penghujung kehebatannya, maka kitabnya pun juga tidak mempunyai penghujung kehebatannya. Kita umat yang dibanggakan oleh Allah dengan Al-Quran, yang mesti kita na'taz bil Quran, merasa izzah mulia dengan Al-Quranul Karim, maka kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala meletakkan bulan, hari, malam turunnya Al-Quran adalah malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana berada di musim sejuk dan turun Al-Quran, akan keluar keringat berketul-ketul daripada kening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana berada di atas ontanya, akan duduk onta itu tak terdaya membawa Rasulullah ketika turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Berat ini Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sejarah menceritakan kesiapan yang dipersediakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menerima Al-Quran. Beberapa proses dialami. Syaqqus sadr, dibelah dada Nabi SAW. Apa tujuannya? Supaya layak, supaya mampu memikul Al-Quran yang berat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Itu tepat pada bulan Ramadan. Hanya perbezaan antara ulama adalah menyatakan bilakah tarikh nuzulul Quran. Kita atau ramai daripada kaum muslimin meraihkan nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Bila mana kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya pada malam Furqan, malam pertemuan antara dua kelompok yang berperang. Ini merujuk kepada peperangan yang besar berlaku di zaman Rasulullah, yaitu peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan, tepatnya adalah 17 Ramadan. Dan tepatnya datang pada hari Al-Jum'ah. Berlaku peperangan dan Badar, dan itu adalah malam 17 Ramadan. Allah meletakkan di sini, dan
bila mana kamu beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan pada hari perang Badar. Pada hari perang Badar. Maka hari perang Badar 17 Ramadan, ulama mengambil kesimpulan kalau nuzulul Quran itu adalah pada 17 Ramadan. Itu yang difahami oleh ramai daripada ulama. Adapun turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga di bulan Ramadan, yaitu pada penghujung bulan Ramadan. Turunnya daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu adalah malam 17 Ramadan, daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah pada penghujung Ramadan, dan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah, Taurat, Injil dan suhuf-suhuf kepada para anbiya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Al-Quran pun juga di bulan Ramadan, pertengahan Ramadan atau 17 Ramadan, tapi turunnya kepada Nabi Muhammad SAW pada penghujung Ramadan. Oleh karena demikian, Nabi menyuruh untuk kita mencari malam Lailatul Qadar yang merupakan malam nuzul Quran pada 10 terakhir, karena turunnya kepada Rasulullah SAW adalah pada penghujung 10 terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Walaupun kita meyakini bahwasanya nuzul Lailatul Qadar itu adalah merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun bila, tapi pastinya orang yang menghidupkan daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan pasti mendapat fadilah malam Lailatul Qadar. Ini adalah nuzulul Quran daripada Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juzuk terus. Turun kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun, ayat demi ayat, surat demi surat sampai 23 tahun selesai turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Tetapi perlu difahami bahwasanya turunnya Al-Quran selesai hurufnya, tapi maknanya adalah berterusan hingga akhir zaman. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hikmah diturunkan Al-Quran, kita akan dengar sebentar lagi insya Allah. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menarik perhatian kita tentang nuzulul Quran malamnya itu. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailati al-qadri. Lailatul Qadri. Kami Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ya malam yang berkah. Malam yang berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa 2 malam itu disifatkan berbeza oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di 2 ayat juga yang berbeza. Malam yang berkah al-barakah itu adalah al-khairul kathir fil amalil qalil. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak diberi oleh Allah pada amalan yang sedikit. Adapun al-qadar itu salah satu maknanya adalah asyaraf, kemuliaan, darjat seseorang, nilai seseorang. Kami Allah turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati adalah orang yang membacanya. Bila mana bertepatan pada malam Lailatul Qadar, orang itu amat bertuah dengan pemberian yang besar diberikan oleh Allah kepadanya. Orang yang membaca Al-Quran bertepatan pada malam Lailatul Qadar, darjat orang itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan dengan siapa yang menghimpunkan Quran, bagaimana dihimpunkan Al-Quran, saya buka ruang. Kalau ada yang akan bertanya dipersilahkan sebelum saya sambung berkenaan dengan masalah sejarah penyusunan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan daripada Habib berkaitan dengan
surah pilihan ataupun surah kegemaran yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Secara keseluruhan Al-Quran itu bermula daripada Al-Fatihah sampai An-Nas adalah mempunyai keistimewaan pada setiap hurufnya, ayatnya, suratnya, dan jirannya antara satu surat dengan surat yang lain. Kesemuanya adalah mempunyai satu 114 dalam satu atau satu dalam 114. Maknanya semuanya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada beberapa perkara atau beberapa surat yang diutamakan untuk dibaca oleh Rasulullah, terkadang mengikut keadaan. Contohnya, Nabi SAW suka membaca Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad pada 2 rakaat sebelum subuh. Nabi suka membaca di dalam subuh pada hari Jumaat surat As-Sajdah dengan surat Al-Insan. Nabi suka membaca dalam salat hari raya, salat istisqa ataupun salat kusuf dan khusuf dengan surat-surat yang ditentukan dan dibaca oleh Nabi SAW, surat Qaf dan juga surat Iqtarabatis Sa'ah dan lain sebagainya. Mengikut keadaan salat-salat yang seperti itu, ada beberapa surat yang memang ditentukan oleh Rasulullah SAW untuk seseorang melazimkan diri bila mana berada dalam keadaan seperti itu. Di dalam keadaan yang general, Nabi SAW pernah membawa tangan seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab daripada luar masjid, kemudian dipegang oleh Rasulullah, lalu Nabi bersabda, "Wahai Ubay, aku akan ajarkan kepada kamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran." Sebagai tanda kalau Ubay bin Ka'ab orang yang hauskan akan ilmu sehingga tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan ilmu daripada Nabi Muhammad SAW, barulah diajar, diberitahukan jawabannya oleh Rasulullah adalah As-Sab'ul Mathani, yaitu surat Al-Fatihah. Di antara keadaan yang lain, baginda Rasulullah SAW diberitahukan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, si fulan itu setiap kali salat mesti Qul Huwallahu Ahad yang dibaca." yakni macam tak ada surat yang lain. Kata baginda Rasulullah, rahimallahu fulan innahu rajulun awwah. Semoga Allah merahmati si fulan tu yang suka baca Qul Huwallahu Ahad. Dia itu adalah orang yang awwah, yakni orang yang dia selalu bersandar kembali kepada Allah, sebab surat Qul Huwallahu Ahad al-Ikhlas adalah intipati khulasah daripada at-tauhid, mengesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, surat-surat yang diistimewakan mengikut keadaan, dan ada surat-surat yang diistimewakan secara general, termasuk juga Ayatul Kursi, selain daripada surat-surat yang ada keistimewaan tersendiri yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah amalan yang khusus yang dilakukan Rasulullah SAW pada malam nuzul Al-Quran? Di bulan Ramadan terdapat beberapa kejadian yang berlaku di bulan Ramadan. Di antaranya adalah nuzulul Quran. Di antaranya adalah Fathu Makkah. Di antaranya adalah peperangan Badar. Kejadian-kejadian yang berlaku pada hari itu dilakukan satu ibadah secara general. Intinya adalah mengingati apa yang berlaku pada hari tersebut. Walaupun tidak ada satu spesifik jenis ibadah yang dilakukan. Ianya terbuka kepada jenis ibadah apapun juga yang ingin dilakukan, tapi intinya adalah hari di mana pada hari itu pernah berlaku satu kejadian, diingati hari tersebut untuk mengambil iktibar. Bila mana hari itu merupakan hari nuzulul Quran, adalah kita memperingati nuzulul Quran tentang kenapa diturunkan, hikmahnya, sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau hari itu hari peperangan Badar, mengingat kembali apakah pengajaran yang perlu kita ambil daripada peristiwa itu. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Musa, ingatkan kepada kaum-kaum kamu bi ayyamillah, dengan kejadian-kejadian yang berlaku, yang mana pada kejadian itu
terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa disuruh oleh Allah mengingatkan kepada Bani Israel akan hari-hari yang berlaku pada hari itu, kejadian luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya al-manna was-salwa dan mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hari nuzulul Quran. Al-Quranul Karim, sebagaimana saya sebutkan sebentar tadi, adalah turun kepada Nabi selama 23 tahun. Dan turunnya bertahap. Penyusunan Al-Quran itu daripada Al-Fatihah sampai An-Nas tidak terhimpun secara tertulis di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikut tartibnya, walaupun penulisan Quran itu memang di zaman Rasulullah dan Nabi sendiri yang suruh untuk mencatat menulis Al-Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kamu catat daripada aku selain daripada Al-Quran. Larangan daripada Nabi untuk mencatat selain daripada Al-Quran tak boleh. Quran saja. Tujuannya adalah untuk tidak bercampur antara hadis Nabi dengan Al-Quranul Karim. Walaupun larangan pencatatan selain daripada Al-Quran itu adalah larangan kepada kebanyakan, bukan kepada orang-orang tertentu. Sebahagian daripada sahabat Nabi Muhammad SAW dibenarkan untuk mencatat selain daripada Al-Quranul Karim, yaitu hadis Nabi Muhammad, karena kepercayaan Nabi kepada si fulan. Sehingga salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingat engkau adalah manusia. Terkadang engkau marah, terkadang engkau lupa. Saya khawatir apa yang akan saya catat daripada engkau itu adalah luahan daripada marah dan emosi engkau, sehingga perkara itu adalah keliru." Kata Nabi SAW mengatakan, "Uktub fa innahu la yakhruj min hadza illa al-haq." Tulis apa saja yang keluar daripada mulutku ini, kata Nabi, karena tidak keluar daripada mulut ini kecuali benar. Perintah Nabi, tulis. Termasuk daripada hadis Nabi Muhammad SAW, tapi tidak kepada semua sahabat dibenarkan untuk mencatat. Larangan general kepada ramai sahabat untuk tidak mencatat kecuali Al-Quran. Maka ramai para sahabat mencatat Al-Quranul Karim sahaja. Sebahagian kecil daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang mencatat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hikmah kenapa Nabi melarang, agar supaya tidak bercampur antara Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Rasulullah, barulah ada mentor utama yang menghimpunkan Al-Quranul Karim. Siapakah beliau yang menyusun Al-Quran? Kita akan dengar sebentar lagi, insya Allah. Orang pertama yang menghimpunkan, menyusun Al-Quran adalah khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu arwah. Setelah wafatnya Rasulullah, tiada perkara yang lebih utama untuk dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar setelah melihat ramai daripada beberapa sahabat Nabi yang hafiz Al-Quran itu meninggal dunia dan ada pula yang berlaku pembunuhan kepada mereka, sehingga Sayyidina Abu Bakar berinisiatif khawatir Al-Quran akan hilang dengan meninggalnya, wafatnya orang-orang sahabat Nabi yang hafiz. Maka Sayyidina Abu Bakar berazam untuk mencantumkan, menghimpunkan Al-Quran. Ketika itu ditanya, adakah kamu akan melakukan perkara yang Nabi tak buat? Maka diberitahukan, walakinnahu khair, akan tetapi perkara ini baik. Artinya, perkara yang Nabi tak buat, kalau yang tak dibuat itu adalah tidak keluar daripada kebaikan, yang kebaikan itu tidak akan dikatakan baik kecuali mengikut ajaran yang Nabi sampaikan, maka perbuatan itu adalah perkara yang juga baik. Sebab tidak dikatakan baik kecuali sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi tak buat. Karena tidak membuatnya Nabi bukan berarti larangan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian Sayyidina Abu Bakar Siddiq membuka minda, bukan hanya sahabat yang hidup di zamannya, tapi kepada kita sekarang, agar supaya memahami bahwasanya perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah, yang tidak dibuat oleh Nabi, belum tentu dilarang oleh Nabi.
yang tak dibuat oleh Nabi, bila mana ianya tak keluar daripada lingkaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka perkara itu adalah baik karena berada di dalam lingkaran ajaran Nabi Muhammad. Kalau tidak, macam mana Sayyidina Abu Bakar akan mengatakan perkara itu baik? Mengikut neraca siapa perkara itu akan dikatakan baik? Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Ali, bukan siapapun juga. Kebaikan adalah baik di sisi Allah dan juga Rasulnya. Maka walakinnahu khair, dibuat sehingga semua sahabat berpakat untuk menyusun Al-Quranul Karim. Ditugaskan sahabat terkemuka iaitu Ubay ibn Ka'ab untuk mencatat menghimpunkan Al-Quran. Kata beliau, tak ada perkara yang lebih berat kepada aku daripada menghimpunkan Al-Quran, kerana khawatir tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sahabat yang datang membawa Al-Quran didatangkan saksi. Betul ke? Walaupun semuanya hafiz, tapi nak menunjukkan bagaimana mereka amat berhati-hati ketika ingin menyusun Al-Quranul Karim. Dan ini adalah merupakan kitab utama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang dihimpunkan di zaman ramai para hafiz, berbeza dengan kitab-kitab selain daripada Al-Quran, Injil ataupun lain sebagainya yang dihimpunkan setelah 100 tahun daripada ketiadaan Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Penyusunan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar diubah suai oleh Sayyidina Uthman. Diubah suainya adalah bukan mengubah isi kandungannya, tidak, tetapi disatukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, yang hingga hari ini dikatakan Mushaf Uthmani, karena bahasa yang dicatat oleh Sayyidina Uthman bin Affan adalah mengikut bahasa Quraisy, dan itu adalah mengikut arahan Rasulullah SAW. Bila mana ada berlaku perselisihan antara sebutannya, maka merujuk kepada bahasa Quraisy. Demikian Rasulullah SAW. Ini sejarah ringkas berkenaan orang yang menyusun Al-Quranul Karim. Pertama di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang pada akhirnya adalah di zaman Sayyidina Uthman bin Affan yang dikenali dengan Mushaf Uthmani. Terakhir adalah berkaitan dengan masalah fungsi hikmah Al-Quran diturunkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, hudan, hidayah. Hidayah ini perumpamaannya adalah orang kalau pergi naik kereta, nak pergi satu destinasi, dia ada signboard. Itu signboard supaya kita tak tersilap, tak exit di tempat yang bukan sepatutnya kita exit. Itu Al-Quran, hudan, signboard. Nak sampai kepada Allah, nak sampai kepada kebenaran, nak sampai kepada kejayaan. Al-Quran signboardnya. Tapi kalau signboard tak dibaca, maka dia exit di tempat yang dia tak tahu. Demikian orang yang mencari kebenaran tanpa Al-Quran tak akan jumpa kepada kebenaran. Yang kedua, bayinat, penjelas. Di antara hidayah-hidayah yang ada, mana patut didahulukan? Yang ketiga adalah Al-Furqan, dan juga adalah merupakan pemisah antara yang hak dengan yang batil. Nak mengukur sesuatu benar atau salah, hak atau batil, Al-Quran timbangannya, bukan persepsi saya, bukan persepsi sesiapapun juga di atas muka bumi ini. Semuanya mesti menimbang kebenaran atau kebatilan dengan Al-Quran, bukan dengan persepsi kita untuk memahami Al-Quran kemudian ditimbang perkara itu dengan persepsi kita. Tak. Kita kena mengukur persepsi, fahaman kita kepada Al-Quran, baru kita dapat membezakan yang mana hak, yang mana yang batil. Yang keempat adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami Allah turunkan Al-Quran syifa', penawar, dan juga rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Nak cari penawar kepada penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit akal, penyakit apa saja, Al-Quran adalah penawar kepada segala penyakit. Nak mengawal daripada penyakit emosi, Al-Quran. Nak mengubati daripada penyakit susah sedih, Al-Quran. Nak mengubat penyakit tak ada tawakal, Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim bagi sesiapa yang mahu menjadikan Al-Quran penawar, hidayah, pemisah antara yang hak dan yang batil. Semua ada di dalam Al-Quran. Innallaha la yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum, dan Allah juga akan menghancurkan kaum yang lain dengan tidak menghayati isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di studio dan juga semua penonton
yang ada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir, penonton di rumah, orang-orang yang memahami Al-Qur'an, menghayati Qur'an, mengamalkan Qur'an, dan termasuk daripada orang-orang yang rapat dengan Al-Qur'an, yang pastinya rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Muhammadku, engkaulah kekasihku. Muhammadku, ku harapkan syafaatmu. Rabbi anfa'na ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Muhammadku, engkaulah kekasihku. Muhammadku,